Zahid tegaskan UMNO bukan kerajaan tebuk atap. Rafizi berebut jawatan timbalan Presiden dengan Saifuddin. Gerakan dalam UMNO, Zahid beri amaran keras dalam PAU. Nazri dakwa Tok Mat gesa PRU15 sebab mahu jadi Perdana Menteri. Tengku Zafrul letak jawatan, Kementerian Keuangan dedah perkara sebenar. Longkang-longkang yang tersumbat mesti dibersihkan dari sampah sarap. Ya, perwakilan kita faham, PM faham. Kita berikan tepukan pada PM. Kerajaan tebuk atap atau kerajaan pintu belakang tidak perlu dikaitkan dengan UMNO. Bukan kita yang tebuk atap dan bukan kita yang buka pintu belakang. Sampah sarap begini tidak harus dipalikkan kepada UMNO. UMNO ada prinsip, kita ada maruah, kita ada kekuatan, kita tidak boleh diugut dengan tekan butang sana, tekan butang sini. Akhirnya tekan butang seluar sendiri. UMNO bukan parti picisan. Tidak juga seperti itik patah kaki. UMNO dan BN bukan gila kuasa seperti dakwaan mereka. Tabur wang sana sini untuk kekalkan penguasaan dalam kerajaan. Tabur janji palsu, fitnah dan tomahan yang memburukkan orang lain. Kerajaan tebuk atap atau kerajaan pintu belakang tidak perlu dikaitkan dengan UMNO. Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menegaskan, bukan UMNO yang membuka ruang kepada kewujudannya. Sebaliknya, ia dilakukan oleh sampah-sampah dalam parti. UMNO katanya mempunyai prinsip, maruah dan kekuatan, apatah lagi tidak boleh diugut dengan tekan butang di sana dan tekan butang di sini, bukan parti picisan atau seperti itik patah kaki. UMNO dan Barisan Nasional bukan gila kuasa seperti dakwaan mereka. Tabur wang sana sini untuk kekalkan penguasaan dalam kerajaan. Tabur janji palsu, fitnah dan tomahan yang memburukkan orang lain. Rakyat bukan buta dan pekak yang boleh diperdaya dengan mudah. Itu tanda mereka yang sebenarnya gila kuasa. Katanya dalam ucapan dasar Presiden UMNO pada Perhimpunan Agung UMNO 2021 di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Ahmad Zahid berkata, UMNO bernasib baik kerana agenda parti lebih diutamakan oleh semua ahli parlimennya dengan dukungan kepimpinan parti bagi menamakan seorang pemimpin parti untuk mengetuai kerajaan. Katanya parti dan kerajaan bergerak seiringan, namun parti-parti lain di luar kepompong UMNO dan Barisan Nasional turut diperkirakan kepentingannya bagi penyertaan mereka. Biarpun pemimpin utama kerajaan dari UMNO, namun hakikatnya UMNO bukan parti dominan. Dasar-dasar penting biarpun tidak disanggah secara terbuka, namun di belakang suara-suara sumbang seiring kedengaran. Malah terdapat arahan-arahan dan minit-minit tertentu untuk kepentingan rakyat tidak pun diendahkan. Terdapat skru-skru yang wajib diperketatkan. Longkang-longkang yang tersumbat mesti dibersihkan dari sampah sarap, ujarnya. PKR akan mengadakan pemilihan pada Mei ini. Saingan merebut jawatan nombor 2 PKR bakal menyaksikan pertembungan antara Setiausaha Agungnya Saifuddin Nasution Ismail dengan Naib Presiden Rafizi Ramli, kata sumber. Farhaj tidak akan merebut jawatan itu sekiranya Saifuddin bertanding. Beliau akan membantu kempen Saifuddin, kata sumber itu merujuk kepada Farhaj Wafa Salvador yang juga bekas pembantu kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Sebelum ini Farhaj menjadi antara individu dalam PKR yang lantang mengkritik Rafizi, bekas ahli Parlimen Pandan, berhubung keputusan kembali aktif dalam politik dan mahu merebut jawatan timbalan Presiden PKR dalam pemilihan parti itu tahun ini. Pada 2018, Rafizi mencabar timbalan Presiden PKR ketika itu, Azmin Ali, namun tewas tipis. Setahun kemudian, beliau mengambil keputusan berundur daripada kancah politik sambil menyatakan mahu memberi tumpuan terhadap projek barunya. Saifuddin pasti akan memberi cabaran getih kepada Rafizi. Perbuatan itu akan menjadi sengit mengambil kira Saifuddin juga adalah orang kuat parti. Beliau dilihat akan memberi lebih saingan kepada Rafizi berbanding Farhaj, kata sumber itu. Jawatan timbalan Presiden parti itu kosong selepas Azmi dipecat susulan langkah syaratan yang mengakibatkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada Februari 2020. Janganlah uji saya banyak-banyak. Usahlah asak saya sampai ke dinding. Benar, saya tidak masum, saya tidak sempurna. Setiap perbuatan kita perlu ada hadnya. Saya tidak ambil kisah dengan serangan orang luar. Allah bisa tegal biasa, tetapi saya kecewa dengan mereka yang menjadi api dalam sekam, gunting dalam lipatan.
Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi secara berkias mengingatkan dia sedar berlaku gerakan pencaturan sebagai persediaan menghadapi pemilihan parti itu. Mengakui dirinya manusia biasa dan tidak maksum, Ahmad Zahid berkata sepatutnya sekarang perhatian ahli dan pemimpin ditumpukan kepada parti, bukannya mengatur strategi menjelang pemilihan yang mesti diadakan sebelum 29 Disember tahun ini. Justru kata Ahmad Zahid, setiap sesuatu itu perlu ada batasannya. Katanya, walaupun dilihat banyak bertolak ansur, semua perkembangan yang berlaku di sekelilingnya tetap disedari. Saya mungkin dilihat banyak berdiam diri dan bertolak ansur, namun itu tidak bererti saya leka. Janganlah uji saya banyak-banyak. Usahlah asak saya sampai ke dinding. Saya tidak maksum, saya tidak sempurna, tetapi setiap perbuatan kita perlu ada hadnya, kata ahli parlimen Bagan Datuk itu. Dia berkata demikian semasa menyampaikan ucapan dasar Presiden di Kuala Lumpur. Menegaskan hal itu dengan lebih lanjut, Ahmad Zahid berkata dia tidak mengendahkan jika serangan tersebut dilakukan oleh orang luar dari parti, malah sudah biasa dengan keadaan berkenaan. Tetapi saya kecewa dengan mereka yang menjadi api dalam sekam, gunting dalam lipatan, mengkhianati parti dari dalam, katanya. Secara bersahaja, bekas timbalan Perdana Menteri itu mengingatkan sebelum ini dia pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri. Kedua-dua agensi keselamatan itu katanya memiliki unit risikan yang tersendiri. Dia bagaimanapun meminta ahli dan pemimpin UMNO terus memberikan fokus kepada agenda yang lebih besar, iaitu menghadapi pilihan raya umum. Katanya penyatuan parti adalah lebih utama berbanding pemilihan parti yang boleh membawa kepada perpecahan. Ada cai, saya tahu. Bukan saya tak tahu siapa pengurus kempen, siapa yang menyalurkan keuangan. Bukan Presiden tak tahu. Presiden bekas Menteri Pertahanan, bekas Menteri Dalam Negeri ada risik di bawah. Sepatutnya kita tumpu penyatuan parti, katanya lagi. Ahmad Zahid berkata, gerakan tersebut berlaku semasa pilihan raya negeri diadakan di Melaka dan Johor baru-baru ini. Menurutnya lagi, UMNO mengamalkan budaya yang kita tidak mencerca kawan walaupun dikecam dari segenap arah. Namun, kita perlu sentiasa berwaspada. We have to draw the line. Perlu ada sempadan dalam persahabatan. Ada kawan yang bersama kita sehingga akhir hayat. Malah ada kawan yang meninggalkan kita sewaktu kita susah. Dan ada pula yang berkawan dengan kita secara bersyarat. Jadi, pilihlah kawan yang benar-benar ikhlas dan jujur. Pilihlah kawan dunia akhirat. Pilihlah kawan-kawan yang taat dan setia kepada parti. Dalam lawan ada kawan, dalam kawan ada lawan, katanya. Pemimpin UMNO Nazri Aziz mendakwa timbalan Presiden parti itu, Muhammad Hassan, menyimpan cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri selepas dia mencadangkan agar PRU15 tidak dilengahkan. Menurut portal Malaysia Now, Nazri berkata Muhammad hanya memikirkan diri sendiri ketika membuat gesaan itu, memandangkan sebagai timbalan Presiden, dia akan dipertimbang untuk jawatan Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang dalam PRU nanti. Ini kerana Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi kini berdepan pendakwaan jenayah di mahkamah menyebabkan dia tidak boleh menjadi calon Perdana Menteri. Nampak sangat masa ini dia Muhammad hanya fikirkan diri dia. Dia hendak tanding parlimen. Kalau menang, dia jadi Perdana Menteri. Itu kepentingan dia, katanya seperti dipetik. Ketika berucap merasmikan persidangan wanita, pemuda dan puteri UMNO, Muhammad mempersoalkan kewajaran pendirian sesetengah pemimpin kerajaan yang cenderung untuk menangguhkan PRU15. Dia juga menggesa agar UMNO membuat pendirian terhadap kewajaran untuk menyegerakan PRU15. Meskipun terdapat ada dalam kalangan UMNO sendiri yang membantah perkara tersebut, Nazri turut berkata tindakan membubarkan parlimen pada masa ini akan membuatkan UMNO dilihat sebagai mementingkan parti dan bukannya rakyat. Sepanjang Barisan Nasional memegang kuasa, gabungan itu sentiasa berpegang kepada kelaziman bahawa Presiden UMNO secara automatik menjadi pengerusi Barisan Nasional dan akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Namun, Zahid yang menggantikan Najib Razak selepas kekalahan dalam PRU14 kini berdepan pelbagai pendakwaan di mahkamah. Walaupun UMNO sudah kembali sebagai kerajaan, perbicaraan di mahkamah menghalang Zahid daripada mengetuai pentadbiran negara. Nazri turut menyifatkan cadangan Muhammad agar parlimen dibubarkan sebagai kebudak-budakan. Tok Mat tak faham perlembagaan. Salah satu kuasa agung ialah membubarkan parlimen. Walaupun dinasihati Perdana Menteri, kalau baginda rasakan banyak isu belum selesai, baginda tidak akan setuju. Katanya lagi seperti dipetik. Kementerian Keuangan menafikan Tengku Zafrul Aziz meletakkan jawatan daripada Kabinet. Kementerian itu dalam kenyataan di Twitternya memaklumkan surat peletakan jawatan dikatakan daripada Menteri Keuangan yang tular di media sosial itu adalah palsu. Kementerian Keuangan yang ingin menafikan surat peletakan jawatan Menteri Keuangan yang tular, fokus beliau kekal untuk memastikan kebajikan dan kesejahteraan keluarga Malaysia sentiasa terbela dalam pemulihan ekonomi negara daripada belenggu wabak penyakit berbahaya, katanya. Tengku Zafrul dilaporkan berkata ketidakhadirannya di Dewan Rakyat disebabkan beliau mempunyai hal kecemasan yang perlu diuruskan dan ia sudah dimaklumkan terlebih awal.
Spekulasi peletakan jawatan beliau timbul selepas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan membenarkan satu lagi pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja sebanyak RM10,000 secara one-off. Tengku Zafrul sebelum ini dilaporkan berkata beliau rela meletakkan jawatan berhubung isu itu selepas pelbagai pihak termasuk bekas Perdana Menteri Najib Razak menggesa kerajaan membenarkan pencarum membuat pengeluaran.